Siapa tak ada? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena buat semula Okey Saya minta maaf sebab teknikal saya baru belajar adik Saya minta maaf sangat kepada semua. Kita terpaksa restart balik semula menggunakan setting asal. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan kalian minta maaf saya terpaksa buat balik semula. Pada masa yang sama ramai juga yang baru nak minta approval untuk nak masuk dalam video ni. Baik, insya-Allah. Okey nah, insya-Allah. Baik. Okey semua. Okey. Baik. Yang komputer dah okey dah Yang guna laptop okey. Alhamdulillah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah dia beri kesempatan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, pertama-tama kita menjadikan kehidupan kita pada malam ini satu kehidupan yang gembira. Kita nak kena rasa tenang, gembira. Kenapa kita rasa tenang, gembira tu? Kerana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita dan kita nak kena rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh fikir negatif-negatif. Seperti yang kita bincang semalam lah. Bagaimana 3 perkara kita tak boleh fikir. Yang pertama sekali, jangan kita fikir kefakiran kita. Jangan kita fikir kemiskinan kita. Jangan kita fikir apa yang kita tak ada. Kalau kita fikir apa yang kita tak ada, maka pada masa itu kita akan dapati kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan stres. Jangan fikir yang kita tak ada. Jadi nasihatnya fikir apa yang diberi oleh Allah, nikmat Allah. Jadi kita fikir apa yang Allah beri pada kita, yang ada pada kita, itulah yang terbaik pada kita. Kalau kita sekarang tengah sakit, Allah izin sakit. Sakit apa? Mungkin demam ke, sakit sebab COVID-19 ke, ataupun kita ada keadaan dalam keadaan miskin ke, lemah ke. Kita kena yakin bahawa segala kekurangan kita itu adalah merupakan satu yang terbaik buat kita pada masa itu. Jadi kalau Allah bagi kita tak sihat pada hari ini ataupun miskin pada hari ini, maka tentulah itu yang terbaik bagi kita pada masa itu. Maka kita positif. Maka kita tengok apa yang ada pada kita. Kalau kita badan kita panas, demam, terbaring. Tapi kita masih ada lidah boleh nak minum, nak makan, nak bercakap. Jadi itulah perkara yang penting untuk kita rasa. Yang kemudian yang kedua yang kita telah bincang semalam berkenaan dengan apa yang kita gambarkan, perkara yang para ulama kita, hukama kita kata tak payah kita fikir sangat, ialah jangan kita fikir tentang orang menzalimi diri kita. Orang buat jahat kat kita, orang buli kita, orang tipu kita. Orang melakukan kezaliman pada kita, kalau kita fikir, nombor satu, apa yang kita boleh buat? Tak boleh buat apa-apa pun. Kalau kita boleh buat apa-apa, tentu kita dah pukul dia, dah buat apa-apalah. Tapi tak boleh buat apa, kita fikir je. Maka fikir itu tidak bermanfaat.
Jadi kalau ada orang buat zalim kat kita, orang buat aniaya kita, tak payah fikir pasal tu. Kalau kita fikir berkenaan itu, hati kita keras. Hati kita keras. Kenapa hati kita keras? Kerana tak pasal-pasal kemarahan kita itu tidak akan berakhir. Kita marah kat orang tu, sentiasa marah. Dan kemudian kita akan sentiasa apa? Sentiasa dendam. Jadi kita dinasihatkan, jangan fikir sesuatu yang di luar kawalan kita. Orang tu buat jahat kat kita, kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol. Kecuali kan Allah Subhanahu Wa Taala yang izin. Sebab tu kita nak kena, jangan fikir benda-benda yang begitu. Kita fikir yang positif yang ada kat kita. Yang kita boleh buat apa? Kita boleh maafkan dia. Dan kemudian yang ketiga, yang kita bincang semalam, ialah jangan fikir benda yang kita tak tahu, iaitu bila kita akan mati. Jangan fikir kita hidup lama. Jangan kita beranggapan bahawa kita akan hidup lama di atas muka bumi ni. Kita tak tahu. Kita ingat kita masih muda lagi, umur 20 tahun, 30 tahun, muda lagi. Ada kawan-kawan kita umur belasan tahun dah meninggal. Kawan-kawan saya daripada MRSM dulu, habis daripada MRSM, Allah izin, pergi cuti-cuti, pergi ke Langkawi, meninggal. Salah seorang kawan tak sempat sambung belajar universiti pun dah meninggal. Lemas. Ada seorang kawan saya lagi pun begitu juga. Sedang belajar, berada di universiti. Tengah belajar, tak habis belajar first degree pun lemas juga. Dia orang pandai berenang, tapi Allah izin lemas. Lemas tu sebagai asbab sahaja. Tetapi sebenarnya ajal dah sampai. Kalau dia tak lemas, dia akan accident. Kalau dia tak accident, dia akan kena heart attack. Tetapi yang penting bila sampai ajalnya, matilah dia. Maka bila kata mati tadi, maka sebab itulah kita jangan rasa kita hidup lama. Rasa hati, berfikir, kita jangan rasa kita hidup lama. Tapi kerja, usaha, kita kerjalah seperti kita hidup 1,000,000 tahun. Sebab itulah bezanya, apa bezanya orang-orang Islam yang mati dengan orang-orang yang kafir yang mati. Orang Islam kalau dia mati, walaupun dia baru Islam 10 hari. Dia ni orang yang bukan Islam, masuk Islam. Baru 1 jam dia masuk Islam, tiba-tiba meninggal dunia. Allah masukkan dalam syurga selama-lamanya. Orang Islam ni pula, seorang Islam ni pula, dia buat Islam sampai 100 tahun. Tapi sejam sebelum dia meninggal dunia, dia keluar Islam. Yazbillah min zalik. Satu peristiwa yang berlaku banyak sekarang. Keluar Islam. Jadi bila keluar Islam dalam keadaan begitu, Allah masukkan dalam neraka dia selama-lamanya. Kenapa? Macam tak adil. Macam tak adil. Jadi sebenarnya Allah SWT melihat kepada amal kita yang terakhir. Innal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kalaulah seseorang itu mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dalam keadaan dia beramal, maka tentulah kalau Allah panjangkan umur dia sampai umur dia tu kita kata 1,000,000 tahun, tetap dia akan Islam. Maka sebab itulah Allah masukkan dalam syurga selama-lamanya. Tapi kalau seorang itu dia buat baik sepanjang umur dia, 1 jam, 1 hari sebelum dia sampai ajal dia buat laku benda-benda yang kufur, maka Allah Taala akan masukkan dalam neraka. Kenapa? Kerana Allah panjangkan umur dia di dunia ni pun dia akan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah amal yang terakhir adalah amal yang paling penting. Paling penting. Jadi sebab itulah macam mana kita nak tahu kita ni amal yang terakhir tu amal yang paling penting. Amal yang bermanfaat pada kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Satu je cara kita boleh selamatkan diri kita dari sudut ini ialah dengan kita sentiasa merasakan kita akan bertemu dengan Allah mungkin selepas ni. Mungkin malam ni. Mungkin besok pagi. Jadi apabila kita rasa yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pada hari ini, esok pagi, maka sudah tentulah bila kita melaksanakan sesuatu amal, kita akan buat sungguh-sungguh. Ini pengalaman saya dalam kapal ketika kami nak kena serang dengan Israel. Ketika kami nak kena serang dengan Israel, pada masa itu
Kan? Saya sembahyang, kawan-kawan sembahyang, saya merasakan bagaimana seolah-olah sembahyang tu sembahyang yang terakhir. Kami sembahyang maghrib isyak jamak qasar, maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat, kita buat solat jamak qasar dengan satu perasaan dalam hati kita bahawa kami akan diserang oleh Israel pada pukul 11 malam. Pada masa itulah, sebab dijangka pukul 11 malam akan bertembung dengan Israel pada 30 hari bulan Mei 2010. Jadi bila berada dalam keadaan demikian, maka saya rasa pada masa itu, saya yakin kawan-kawan saya pun yang ada di atas kapal juga merasai demikian, iaitu kami rasa seolah-olah sembahyang itu sembahyang yang terakhir. Dan bila kita rasa sembahyang itu sembahyang yang terakhir, maka sembahyang sungguh-sungguh. Kalau saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kita semua ini nak sembahyang, mungkin ada dengan kalangan kita tak sembahyang isyak lagi. Jadi kita kalau katakanlah ini sembahyang terakhir, ataupun katakanlah malam ni malam terakhir. Malam ni lah malam terakhir kita boleh melihat anak-anak kita, isteri, suami kita, melihat keluarga kita, melihat kita gambarkan orang-orang yang kita sayang. Ini malam yang terakhir. Maka apakah kita akan buat dengan peristiwa malam ni? Tentu kita akan cuba nak memenuhi, kita kata, hajat-hajat kita, melepaskan kasih sayang kita pada dia. Kerana ini mungkin malam terakhir. Pernah ada ceritakan oleh kawan saya, salah seorangnya warden di penjara. Tak payahlah saya sebut penjara mana, tapi nak sebut kat sini, dia antara warden. Dan tugasnya ialah menjaga kita kata banduan-banduan yang akan dihukum mati. Banduan yang akan dihukum mati. Kebanyakan sebab dadah ataupun kematian membunuh. Kebanyakan orang Islam, kalau banduan-banduan ni dikata dia akan hukum mati dijalankan hari Jumaat kebanyakan. Jadi lebih kurang sejam, 2 jam sebelum dijalankan hukuman itu, maka mereka akan dibawa berjumpa dengan keluarga dia. Berjumpa dengan keluarga dia. Mungkin ada setengahnya sehari sebelum. Jadi tengok macam mana kes. Jadi apabila dari pengalaman dia cakap, dia beritahu, dia kata kan, bila bertemu kali terakhir, kali terakhir lah, maknanya dia tengok anak dia, isteri dia ke, suami dia ke yang ada, dan dia akan dihukum oleh pihak berkuasa, digantung sampai mati contohnya. Maka dia kata setiap kali pertemuan dengan keluarga untuk kali terakhir itu, masing-masing hanya melihat diri masing-masing, dan kemudian masing-masing hanya menangis je. Tak ada seorang pun, kebanyakannya tak bercakap, menangis. Yang mak tengok anak dia nak kena hukum gantung, menangis. Yang anak dia tengok mak pun menangis, kan? Semua masing-masing menangis. Kenapa menangis? Kerana membayangkan bahawa mereka akan berpisah dengan keluarga. Mereka akan berpisah dengan keluarga. Maka dia pun menangis. Tak bercakap. Tak adalah nak cerita, kereta saya bagi kat ni, rumah saya bagi kat itu, kan? Tanah saya besok awak jual, awak beli, gantikan. Tak ada apa dah. Sebab masa tu tak teringat dah kereta dia. Tak teringat dah rumah dia. Dah tak teringat dah, kan? Kita kata benda yang dia sayang, yang ada kat dunia ni. Tak teringat dah. Sebab dia dah merasakan bahawa dia akan meninggalkan semua tu. Semua tu akan ditinggalkan. Ini perasaan orang yang kalau dia rasa dia akan mati besok. Selalunya, satu hari sebelum ataupun berapa jam sebelum, paling lewat pun berapa jam sebelum, dia kata dia benarkan berjumpa dengan keluarga. Keluarga-keluarga terdekat. Sebab itulah kita lihat, kalau kita tahu kita akan mati besok. Kalau kita tahu kita akan mati besok, tentulah malam ni dengan keluarga kita akan ambil peluang. Kita akan bercakap dengan yang terbaik, kita akan nasihat dengan terbaik, kita berakhlak dengan terbaik, kan? Ataupun kita layan dengan yang terbaik, kan? Dan kita memang tak tahu pun kita hidup atau mati pada besok hari. Inilah kepentingan kita untuk merasakan bahawa kita ini tidak lama hidup di dunia ini. Maka bila kita rasa kita tidak lama hidup di dunia, maka sudah tentulah kita akan buat yang terbaik dalam setiap perkara. Kita bekerja sungguh-sungguh supaya Allah terima amalan kerja itu, Allah terima. Kita bergaul dengan akhlak yang baik supaya pergaulan itu jadi pergaulan yang akan membawa bekalan kepada akhirat, jumpa dengan Allah nanti. Kita tinggalkan maksiat sebab kita tahu maksiat tak ada buat apa-apa manfaat pada kita.
Sekiranya kita berfikiran bahawa kita akan mati besok, ataupun malam ni, ataupun masa tidur. Ada kawan saya mati masa tidur. 2-3 orang meninggal dunia semasa tidur. Ada seorang tu muda, baru umur 20 lebih, baru kahwin, dapat anak seorang. Umurnya dalam 28 ke 29 orang. Ada seorang sahabat saya meninggal. Ada seorang lagi umurnya dalam 40-an meninggal, seorang cikgu. Tidur, tengah tidur. Balik macam biasa semua, besok subuh dah tak ada dah. Ada seorang kawan pula selepas subuh, betul-betul azan subuh, kan, dia nazak, akhirnya dia meninggal dunia. Dia tak sempat nak bangun pun. Isteri dia tengok dalam keadaan begitu. Jadi inilah nak gambarkan di sini bagaimana para hukama, para ulama kita, ahli-ahli hikmah menyatakan jangan kita berfikir bahawa kita akan hidup sampai minggu depan. Sampai bulan depan. Sampai 20-30. Kita bila rasa begitu, fikir begitu, tentu kita akan menangguh amal kita. Menangguh taubat kita. Rugi kita. Kita akan menyesal. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita, amal yang sebenar ialah amal yang menutup. Kalaulah esok kita mati, mana tahu tiba-tiba aksiden. Kita kerja, mungkin besok kita ada nak keluar hantar barang atau keluar nak beli barang, keperluan. Tiba-tiba Allah izin aksiden. Kalau tak aksiden di jalan raya pun dah tiba waktu ajal kita, tiba-tiba di rumah jatuh dalam bilik air. Ataupun heart attack. Ataupun apa-apa sahaja asbab-asbab. Ada orang kan terbakar dia punya telinga dia sebab dia dengar headphone, kan, elektrik short circuit, mati, meninggal dunia. Dengar headphone dia dengan tengah charge contohnya. Jadi sebab mati ni macam-macam. Jadi sebab itulah digambarkan kepada kita, semalam kita dah bincang tajuk topik ini, antara yang kita bincang poinnya ialah jangan kita fikir kita hidup lama di atas muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita akan buat yang terbaik setiap saat. Kita akan buat yang terbaik setiap minit. Kita akan buat yang terbaik setiap jam. Kita akan pastikan hidup kita ni sentiasa dalam ubudiyah, dalam bertaubat, dalam kita sentiasa buat baiklah. Maknanya bukanlah sembahyang aja. Kan, kita bekerja yang terbaik. Makan pun ikut sunnah, baca bismillah. Minum pun ikut sunnah, baca bismillah. Kan, contohnya. Jadi kita akan melakukan yang terbaik. Kenapa? Kerana kita merasakan setiap saat, setiap minit itulah peluang kita untuk berubudiah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang penting untuk kita lakukan, 3 perkara yang saya sebut semalam, dan sebelum tu kita bincang tentang tafakkur. Tafakkur ni berfikir-fikir untuk kenal Allah. Berfikir untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita boleh rujuk semula kepada perbincangan kita yang semalam. Kita nak sambung sikit apa yang ada pada hari ini. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, hari ini kita nak sambung sedikit berkenaan dengan fitnah ad-duhaima, ya, bahagian yang terakhir, iaitu bahagian di mana digambarkan di sini, setelah semua orang terkena fitnah ini, semua orang akan kena, dan saya dah bincangkan dengan panjang lebar semalam, dan kita telah masukkan aspek-aspek keseluruhan, dan kita dapati bahawa ad-duhaima ini, kegelapan ini, hitam, gelap, kegelapan ini adalah merupakan fitnah yang bersangkut paut dengan pemikiran kita, yang bersangkut paut dengan hati kita, yang bersangkut paut dengan kehidupan kita. Mungkin kita akan berjumpa ad-duhaima ini secara fizikal, sama ada dalam peperangan. Digambarkan oleh Syekh Imran Hussein. Dia kata apa? Dia kata salah satu daripada perkara yang mungkin terjadi dengan kegelapan, tapi bukan duhaima, dia disebut ini adalah ad-dukhan. Ad-dukhan ni asap tebal, panas, melecur, digambarkan akan membunuh dan mematikan. Jadi ad-dukhan ini mungkin juga fitnah yang digambarkan termasuk dalam ad-duhaima ini, tetapi dia tidak dalam keadaan yang disebutkan sebagaimana dalam hadis Nabi. Dia berlaku sebelum tanda-tanda besar. Sebab ad-dukhan dia termasuk dalam tanda-tanda besar, 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Salah satunya ad-dukhan, asap tebal. Al-Masih Dajjal, ad-dukhan, ataupun keluarnya Dabatul Ard, ataupun turunnya Isa, Ya'juj Ma'juj, itu semua antara tanda-tanda besar. Ada 10 tanda besar, kita akan sentuh satu-satu insya-Allah. Tapi sebelum masuk kepada 10 tanda besar itu, kan, sebelum tanda besar itu kita akan
berhadapan dengan fitnah-fitnah. Yang paling besar sekali fitnah yang digambarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ad-duhaima, fitnah kegelapan. Dan kita pun telah membincangkan semalam tentang bagaimana fitnah-fitnah tersebut. Saya harap tuan-tuan boleh rujuk balik. Cumanya apakah hasil daripada fitnah tersebut? Maka hasil daripada fitnah ini, oleh kerana beratnya fitnah ini, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat fitnah itu akan berlaku seorang laki-laki pada waktu paginya beriman dan kemudian pada waktu petangnya kafir. Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafira. Pada waktu subuh laki-laki itu beriman, pada waktu petang laki-laki itu kafir. Dalam hadis yang lain digambarkan juga apabila berlaku fitnah kegelapan ini seperti kegelapan malam, maka kata Rasul akan berlakulah fitnah sehingga seorang yang beriman laki-laki itu akan beriman di pada waktu pagi dan kafir di waktu petang. Begitu juga kafir beriman di waktu petang, kafir di waktu pagi. Maka apakah akibat daripada berlakunya digambarkan fitnah laki-laki ini? Apakah akibatnya? Akibatnya akan orang Islam akan berpecah kepada dua. Orang Islam akan berpecah kepada dua kelompok. Fustatain, dua kelompok. Yang pertama, kelompok iman la nifaq fih. Kelompok yang ada iman dan dia tidak ada sedikit pun sifat munafik. Dan yang kedua ialah kelompok yang nifaqin la iman fih. Kelompok yang mana dia ada munafik, sifat-sifat munafik dan tidak ada sedikit pun sifat-sifat iman. Ini kita nak bincang pada hari ini. Jadi kita lihat bagaimana fitnah itu akan membawa manusia kepada satu perkara, iaitu mereka akan menjadi orang-orang yang terpecah dua. Dan golongan yang terpecah dua ini yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang pertama yang beriman. Yang beriman tidak ada sedikit pun nifak. Siapa kelompok ini? Kelompok inilah yang digambarkan sebagai Al-Mahdiyin. Itu kelompok yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman. Kelompok Al-Mahdiyin ini adalah merupakan satu kelompok yang akan hidup dan akan merupakan satu kelompok yang berada dalam keadaan diuji dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa oleh sihir Dajjal. Tetapi kelompok ini akan menang, insya-Allah. Jadi yang pertamanya kelompok Al-Iman. Dan apakah tugas utama kelompok-kelompok ini, ataupun apakah perkara yang menjadi keutamaan kepada Al-Mahdiyin ini? Bagaimana dalam hadis yang saya bacakan semalam juga, dan beberapa hari yang lepas saya baca hadis yang sama, iaitu hadis berkenaan dengan orang-orang yang berada dalam keadaan suasana-suasana yang dagang dan ganjil. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam bermula dagang ganjil asing, orang serang, orang attack, orang bunuh, nak bunuh Nabi, macam-macam. Kemudian Islam dipecah-pecahkan, Islam diboikot dan sebagainya. Akhirnya Islam berkembang, kemudian Islam akan kembali semula dalam keadaan diuji dengan ujian yang hebat. Dengan ujian yang hebat sebagaimana dia bermula. Maka ketika itu kata Rasul, beruntunglah fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang bersama dengan Islam itu. Maka digambar oleh sahabat, Rasulullah bertanya, "Wa man ghuraba ya Rasulullah?" Siapa mereka ni? Siapakah golongan ini? Yang Rasul gambar dalam hadis yang lain, dia adalah golongan disebut sebagai Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin iaitu orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menyatakan kepada kita, maka kamu berdoalah supaya kamu termasuk dalam golongan Al-Mahdiyin. Kata Rasul, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah, masukkanlah aku dalam kelompok mereka yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang digambarkan tadi, bagaimana orang yang kelompok yang pertama ni orang yang disebut juga Taifah Mansura, iaitu kelompok-kelompok yang akan menang. Yang akan menang. Dan dia akan sentiasa ada di sepanjang zaman. InsyaAllah kelompok ini kita akan bincang secara detail pada sesi yang akan datang. Sesi yang akan datang. Kita akan bincang secara detail. Sebab kelompok ni kita perlu buat satu topik khas. Kerana kita nak masuk dalam kelompok ni, kita kena tahu kelompok ni macam mana. Dalam banyak hadis
yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah kelompok yang disebut sebagai taifah mansurah. Kan? Kelompok yang akan diberikan kemenangan. Yang akan dapat akhirnya membina satu kekuatan. Jadi kelompok ini kita akan tangguh bincang satu ketika nanti, insya-Allah, sebelum kita bincang tajuk Dajjal ataupun selepas Dajjal. Jadi yang pertama. Yang kedua ialah kelompok orang yang nifak, orang yang munafik. Golongan-golongan yang munafik ini adalah lahir daripada fitnah ad-duhaimak tadi. Fitnah kegelapan, kepekatan, sehingga menyebabkan orang-orang Islam ataupun manusia itu terkeliru, terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada, dengan ujian yang ada. Yang saya sebut semalam contoh, mereka mahu menjadikan kita ini bangsa yang nihilis. Nihilisme. Nihilisme ni apa? Nihilisme ni ialah manusia yang menolak, yang benci dan menolak, menentang agama. Nihilis. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google ataupun boleh tengok dalam Wikipedia makna-makna dia. Nihilis. N-I-H-I-L-I-S-T. Nihilis. Ataupun nihilisme. Jadi manusia yang nihilis ini adalah manusia yang memang syaitan, iblis nak membina ni masyarakat yang macam gini di seluruh dunia. Jadi sebab itulah nak gambarkan kat sini, mereka nak menjadikan kita manusia yang nihilis dan manusia yang bersifat atheist. Ini yang saya gambarkan lepas malam. Jadi apakah hasil daripada mereka sebelum menjadi nihilis ataupun mereka setelah menjadi nihilis itu? Maka mereka akan menjadi golongan yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada iman pada mereka, dan yang ada hanyalah sifat munafik. Sifat munafik. Jadi inilah yang ada kepada kumpulan yang digambarkan sebagai sebahagian daripada orang Islam setelah fitnah ad-duhaimak berlaku, maka akan wujud manusia yang munafik, kelompok yang munafik. Apa maksud munafik? Kita tak payah pergi dalam sangat dari sudut definisi. Cuma mungkin kita tengok dari sudut istilahnya. Maknanya munafik ini, orang yang nifak ini, ialah orang yang menampakkan keislaman. Dia tunjukkan dia ni Islam. Dia tunjukkan dia ni baik. Dia tunjukkan dia ni beriman dengan Allah. Tetapi sebenarnya dalam hati dia menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Ini orang munafik. Mungkin dia pakai kopiah. Mungkin dia pakai serban. Mungkin dalam ucapan dia ada ayat Al-Quran. Mungkin dalam ucapan dia seakan sentuh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malahan mungkin hujah-hujah dia akan menggunakan tafsir-tafsir daripada para ulama. Jadi orang yang munafik ini, dia akan menggunakan segala perkara yang menjadikan kita ni tertipu. Sehingga kita ingat dia ni orang Islam. Orang beriman. Orang baik. Tapi rupa-rupanya dia adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dia. Ya, sebab itu para ulama kita membagikan orang munafik ini kepada dua jenis. Dia ada dua jenis. Yang pertama dipanggil orang yang munafik ini nifak dari sudut akidi, i'tiqadi, ataupun dari sudut dalaman akidah dia. Yang kedua nifak dari sudut amali. Ada dua jenis. Yang pertama yang munafik ini ialah munafik yang dari sudut hati dia, i'tiqad dia, pegangan dia, kepercayaan dia, keyakinan yang dalam, iman dia. Jadi yang ini dipanggil nifak akbar. Ataupun kita kata orang yang munafik yang sebenar. Yang ini memang dia sebenarnya tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dia cuma menipu. Dan orang golongan ini memang dia musuh Islam. Jumhur ulama mentafsirkan ataupun menjelaskan dia ini musuh Islam. Kalau orang yang begini dia bertaubat ataupun dia kata saya dah bertaubat, maka ulama-ulama kata keraguan tu lebih besar. Kita kena berhati-hati banyak kalau dia kata dia dah bertaubat. Sebab apa? Sebab dia menipu secara terus terang dengan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya tak beriman pun dengan Quran, dengan hadis, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dia kata sahaja. Ini nifak yang akbar. Munafik yang sebenar, iaitu yang mana munafik ini dia mempunyai karakter yang kalau kita tengok dalam surah Al-Munafiq, surah Munafikun itu, kita nampak tubuh badan dia, kata-kata dia,
kita nampak perwatakan dia mengkagumkan. Allah sebut mengkagumkan. Kenapa mengkagumkan? Kerana memang pandai berlakon. Pandai menipu. Ini orang munafik yang pertama. Jadi yang ini adalah kumpulan-kumpulan yang akan lahir daripada fitnah ad-duhaima. Kan? Tetapi kan, sebelum kepada fitnah, sebelum kepada dia menjadi munafik yang sebenar tadi, dia akan bermula dengan munafik amali. Nifak amali. Apa maksud nifak amali ini? Keyakinan dia, iman dia masih ada. Islam dia masih ada dalam hati, masih ada di Islam, yakin. Cuma perbuatan-perbuatannya itu mengikut orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik. Jadi inilah membezakan seorang yang berada dalam taifah mansurah, orang-orang yang mendapat hidayah tadi dengan orang-orang yang tidak dapat hidayah akibat melalui fitnah ad-duhaima tadi. Ini yang membezakan. Apa yang membezakan? Orang-orang yang bersama dengan al-mahdiyin, kumpulan yang mendapat hidayah. Orang yang bersama dengan taifah mansurah, kita akan bincang tajuk itu, taifah mansurah. Yang mana ia mendapat kemenangan, walaupun dia sedikit, Allah bagi kemenangan kepada dia. Jadi orang-orang yang begini, ini apa perbezaan besar? Perbezaan besar, mereka berada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali? Yang paling besar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tiga sunnah yang paling besar. Yang digambarkan oleh para ulama kita yang mengkaji pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini adalah sifat utama al-mahdiyin. Sifat utama taifah mansurah. Dan sifat yang asasi yang akan merangkumi segala aspek yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Bila dia tanya, "Waman ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah mereka ini ya Rasulullah? Yang beruntung ini, yang hidup dalam keadaan beruntung walaupun dia ditekan, dia diuji dengan fitnah yang berbagai-bagai. Maka Rasul menggambarkan alladzina yaslihun idza fasadan nas. Atau qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Imam Muslim. Apa kata Rasul? Mereka ini mempunyai satu sifat yang besar. Rasulullah tak sebut dia sembahyang banyak. Sebab orang sembahyang banyak, dia balik lagi boleh termasuk dalam nifak. Dia boleh bersifat munafik lagi. Orang munafik pun sembahyang. Rasulullah tak sebut dia pergi haji. Sebab orang yang munafik pun pergi haji juga. Rasulullah tak sebut dia ni seorang yang kan banyak amalan-amalan dia. Ataupun banyak ilmu. Seorang yang berilmu. Tak. Rasulullah sebut allazina yaslihun. Mereka inilah orang yang memperbaiki diri mereka. Islah. Mereka memperbaiki diri mereka ketika mana manusia lain rosak, sama ada menjadi munafik atau menjadi kafir. Jadi sifat utama mereka yang berada di atas jalan ini, dia ada 3 sunnah yang besar daripada konteks islah ini. Yang pertama sekali, dia mesti berada di dalam proses mengislah diri dia. Kita sebut sebagai tarbiyah. Mesti berada dalam proses tarbiyah Islamiyah. Kan? Tarbiyah Islamiyah. Mesti berada dalam proses untuk mendidik dia, untuk memperbaiki diri dia, meningkatkan diri dia. Ini sebahagian daripada kita kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar yang sedang berlaku ketika ini bagi mereka yang mendapat hidayah Allah. Bagi mereka yang dipilih oleh Allah, sudah tentulah mereka bukan pergi sembahyang sahaja. Sebab tu tuan-tuan berbeza. Orang yang duduk dalam islah ataupun yang duduk dalam keadaan memperbaiki dirinya dalam tarbiyah, dia tak puas hati dengan sembahyang. Dia bukan sedekat pergi sembahyang, tapi dia nak pastikan sembahyangnya itu meningkat. Sama ada khusyuknya meningkat, sama ada kesempurnaan solat-solat daripada zahirnya, kesempurnaan solat daripada batinnya, rukun-rukun zahir, rukun-rukun batin, kesempurnaan sembahyang itu pula sehingga memberi cahaya kepada hidup dia, dia ada peningkatan. Jadi dia bukan puasa semata-mata macam mana orang-orang biasa puasa, ataupun dia bukan sekadar puasa macam mana orang bukan Islam puasa, tapi dia puasa yang meningkatkan diri dia. Islah, berlaku islah. Dia bukan hanya sekadar beribadah, tetapi ibadah itu membina kekuatan dia.
Dia bukan sekadar berekonomi, berniaga membina kekuatan dia. Dia bukan sekadar belajar membina kekuatan dia. Dia bukan sekadar bergaul, pergaulan membina kekuatan. Ini dia maksud al-islah. Dan sebab itulah dalam kita memahami, terutamanya di akhir zaman, bagaimana kekuatan dan kedudukan umat Islam, tidak cukup hanya kita berpuas hati dengan kita beribadah kepada Allah, sekadar ibadah macam biasa tu. Tetapi ibadah mesti meningkat. InsyaAllah kita akan bincang tentang tajuk ibadah ni. Sebab itu tuan-tuan, memperhormati Allah Ta'ala, yang pertama, sifat mereka yang beruntung tadi, Al-Mahdiyin tadi, sifat dia sunnah nombor satu, dia duduk dalam tarbiyah. Proses tarbiyah Islamiah harakiyah. Apa maksud harakiyah? Harakiyah ni ialah satu pendidikan Islam yang berbentuk gerakan. Maknanya dia meningkat. Dia ada satu yang dinamik. Dia bukan stagnan. Dia bukan duduk gitu aja. Duduk macam itu je, tak ada meningkat-meningkat. Dia meningkat dari sudut fikrahnya, akalnya, kefahaman dia, dari sudut tasawurnya, dari sudut hatinya, syuur dia, perasaan dia meningkat. Dari sudut mas'uliyah dia, kemampuan dia melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya dibuat pun meningkat. Ini orang yang memahami. Jadi tajuk tarbiyah Islamiah ini merupakan tajuk yang penting untuk kita faham. Sebab dia ada rukun-rukun tarbiyahnya dan sebagainya. Yang kedua, sunnah yang besar, saya sebut tiga tadi. Satu tarbiyah. Ini sunnah orang yang berada dalam kejayaan ini ialah dia bukan sahaja mentarbiah diri dia, membina diri dia, membina keluarga dia, islah diri dia, islah keluarga dia. Tetapi juga dia akan duduk dalam suasana melaksanakan apa yang Rasulullah buat sebagai kesempurnaan kepada tarbiyah, iaitu ad-da'wah. Dia akan melaksanakan dakwah. Jadi dia bukan hanya baiki diri dia, sembahyang dia makin khusyuk, puasa dia makin ikhlas, sedekah dia makin bersih dan sebagainya, tetapi dia juga bermanfaat kepada orang lain. Iaitu dia melaksanakan kerja-kerja ad-da'wah. Dan inilah kerja yang akan melengkapkan kesempurnaan tarbiyah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ini suratul Fussilat, Allah gambarkan وَمَنْ أَحْسَنُ. Siapakah yang lebih baik daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah? Tetapi bukan mereka yang mengajak manusia kepada Allah, tapi dia sendiri tak beramal. Dia sendiri tak meningkat. Dia ajak orang sembahyang. Orang datang sembahyang, tengok yang sembahyang tu lebih khusyuk daripada dia. Dia pula tak khusyuk. Kan? Dia mengajar orang. Tapi dia sendiri tidak meningkat. Dia dengan Allah pun ada masalah, ada krisis. Dia ajak orang, bertakwalah kepada orang. Tapi dia sendiri dengan Allah SWT ada masalah, ada krisis. Jadi ad-da'wah ini adalah sesuatu yang menyempurnakan tarbiyah tadi. Maknanya, kalau kita kata sunnah Rasul SAW, setiap sahabat-sahabat yang telah mendapat Islam, telah mendapat Islam daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah kumpulkan pada peringkat awal di Mekah dulu, ialah di rumah Arqam bin Abi Arqam, dan kemudian mereka pun bertebar keluar. Sayyidina Abu Bakar keluar, Sayyidina Ali keluar. Ini peringkat awal. Lebih kurang dalam 40 orang, 3 tahun pertama. Semua keluar. Buat apa keluar? Cari siapakah, di mana ada hati-hati yang bersih. Di mana yang ada hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang terbuka untuk menerima iman dan Islam. Itu berdakwah. Apa kata Rasul? Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku. Apa yang aku sampaikan kat kamu ni, sampaikanlah. Walaupun satu ayat, sampaikan. Maka di situlah Islam berkembang. Daripada bermula beberapa orang, dalam masa 3 tahun jadi 40 orang, dan kemudian dakwah mula terbuka. Lepas 3 tahun mula cara terbuka, mula-mula cara sembunyi-sembunyi. Lepas tu terbuka, maka berkumpullah sampai bila dah 13 tahun, 13 tahun kurang lebih dalam 300 orang. Kalau tak silap saya. Dia dah sebut kat sini, bagaimana sebenarnya sunnah yang besar, orang yang mendapat hidayah Allah, dia bukan hanya dia sembahyang, tapi dia tengok kiri kanan dia, siapa yang dia boleh ajak untuk sembahyang sama. Dia bukan hanya bersihkan akidah dia, bersihkan hubungan dia dengan Allah, makrifat kepada Allah, tetapi dia mengajak anak-anak dia, keluarga dia. Dia mengajak orang sekitar dia supaya bersama-sama untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang faham sunnah dakwah ini, dia tidak akan puas hati dengan zikir-zikir dia.
dia boleh baca zikir, dia boleh baca Quran, dia boleh bangun malam sembahyang malam, dia boleh haji, umrah, tapi keluarga dia dalam keadaan mungkar dan maksiat. Kerana apa? Kerana orang yang berada dalam keadaan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sayang dengan keluarga dia. Dia tidak mahu ahli keluarganya dibakar oleh api Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mahu keluarganya, tambahan lagi di zaman kita ini, termasuk dalam kelompok munafik tadi. Sebab tu tuan-tuan, saya dapat satu video klip tadi. Ada salah seorang daripada ahli jamaah yang menghantar kat saya berkenaan seorang Melayu. Seorang yang Melayu, Yus ke nama dia. Pak Yus ke apa nama dia? Tak tahulah. Tak ingat nama dia, dia sebut nama dia. Dia kata apa? Dia kata dia dah murtad. Pendek ceritalah. Isteri dia dah murtad. Anak-anak dia pun dah murtad. Dia hantar video klip dia sebut. Orang Melayu kita, logat Kedah Utara. Logat orang Utara. Saya tengok video tu sedihnya. Sebenarnya hati saya sangat sedih. Macam mana orang kampung duduk dekat Kedah tu boleh dapat jadi Kristian? Boleh jadi Kristian. Kalau duduk kat Singapura ke, kalau duduk kat Kuala Lumpur ke, entahlah. Kat Bukit Bintang mungkinlah agaknya. Ada banyak, jadi duduk orang duduk kampung ni. Cakap pun ada, masih lagi ada pelak-pelak Kedah lagi ni. Keluar Islam. Saya rasa Masya Allah. Kalau kita bayangkan yang keluar Islam tu anak kita, keluarga kita. Yang keluar Islam tu orang yang kita sayang. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana orang Islam hanya puas hati dengan sembahyang, puasa. Dia tak rasa dia perlu melakukan dakwah. Atas alasan, saya bukan ustaz. Bagi ustaz cakaplah. Saya bukan orang yang ada ilmu. Tuan-tuan, Rasul kata apa? Ballighu anni walau ayah. Ini adalah sifat orang yang tidak terpengaruh dengan fitnah ad-duhaima dan melihat sekitarnya dalam keadaan kegelapan, dia ada sedikit cahaya, maka dia cuba memperbaiki, mengajak orang. Ini kelompok yang al-mahdiyin. Kalau kita nak menang di akhir zaman, kita kena faham ini sunnah yang besar. Ini sunnah yang besar. At-tarbiyah, nombor satu, kita pastikan kita meningkat. Ad-da'wah, kita melakukan kerja-kerja mengajak manusia kepada Islam. Dan sunnah yang ketiga, ialah hidup bersama-sama dengan perjuangan Islam. Al-jihad fi sabilillah. Apa maksud jihad ni tuan-tuan? Jihad ni maknanya kita bersusah payah, al-juhdi. Kita bersusah payah dalam melaksanakan kerja-kerja tarbiyah, kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja membina kekuatan Islam. Apabila kita ada 3 sunnah ini, maka pada ketika itu, insya-Allah kita berada dalam kelompok beriman yang sebenar. Ya, sebab itulah apabila kita berbincang berkenaan dengan fitnah ad-duhaima ini, 3 perkara inilah yang nak dihancurkan oleh iblis dan syaitan. Dia tak kisah ada penceramah bebas. Ramai orang cakap pasal Islam. Tapi dia cuma cakap pasal Islam. Dia tidak membina Islam. Dia hanya sekadar cakap aja. Bila dia cakap, dapatlah duit untuk upah dia bercakap. Kemudian selepas itu, apa berlaku? Lantaklah. Depan dia cakap, orang menangis. Balik rumah, orang tu menangis tengok cerita Hindustan, dia tak kisah. Lantaklah. Ini penceramah bebas. Musuh tak takut dengan penceramah bebas. Musuh tak kisah orang pergi haji. Juta pergi haji. Pergilah haji, tak ada masalah. Dan musuh tak takut kalau kita pergi sembahyang Jumaat, tiap-tiap waktu sembahyang Jumaat kita pergi. Dengar khutbah, tak takut. Tapi yang dia takut apa? Apabila sunnah tarbiyah membina individu-individu, membina keluarga-keluarga, membina individu Islam, keluarga Islam, masyarakat Islam yang faham Quran dan kemudian berkembang. Dan kemudian daripada pembinaan tadi terbentuk pula suasana dakwah, bantu-membantu, mengajak manusia kepada Tuhan yang sebenar, mengajak pada Allah. Kemudian di situ mereka bersungguh-sungguh pula dengan jihad yang sebenar, perjuangan yang sebenar. Bukan bunuh orang. Bukan bunuh orang. Mengajak menghidupkan Islam tadi. Maka sunnah ini adalah syarat utama. 3 amal sunnah ini syarat utama untuk duduk sebagai al-mahdiyin.
orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang munafik itu, kelompok yang munafik itu adalah kelompok yang tak mau ini. Yang pertama, kan, dia hidup dalam keadaan hatinya memang tak mau kepada Islam. Yang ini munafik yang akbar. Nifak yang akbar. Hati dia tak mau dah. Yang kedua, orang yang nifak tadi amali. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nifak yang bersifat amali ini, nifak dari sudut amalan ini, maka kita bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melakukan perbuatan nifak ini, maka dia perbuatan nifak, amal munafik itu boleh membawa dia terjerumus ke dalam nifak yang sebenar. Ini bahaya dia. Ini bahaya dia. Apa kata Rasulullah SAW? Saya bacakan maknalah. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka dia akan menjadi seorang munafik yang sejati. Munafik akbar. Munafik akbar. Dan jika terdapat padanya salah satu daripada sifat tersebut, maka dia memiliki satu karakter daripada kemunafikan. Apa dia? Yang pertama, bila dia berikan amanah di kepercayaan, dia khianat. Bila dia bercakap, dia berdusta. Bila dia berjanji, dia mungkir. Bila dia bertengkar, bergaduh, bersisih faham, dia akan berlebih-lebihan, melewati batas. Dia akan, orang dia tumbuk dia sekali, dia akan pukul sampai pingsan, sampai mati. Berlebih-lebihan. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini contoh 4 sifat munafik yang ada pada orang munafik. Ini sifat dia. Sifat dia, kita boleh kenal. Jadi kalau kita ada 4 ini pada diri seseorang, maka dia akan menjadi munafik yang sejati, munafik yang sebenar. Jadi sebab itulah bagaimana cara kita untuk nak memproses diri kita menghilangkan sifat-sifat nifak tadi, tak lain dan tak bukan, kita kena patah balik kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena patah balik kepada dakwah. Kerana dakwah itu akan membersihkan sifat-sifat nifak kita. Dakwah akan membersihkan sifat-sifat nifak kita. Dan kemudian selepas itu kita bersungguh-sungguh dalam jihad fi sabilillah. Baik. Jadi saya tidak bermaksud untuk menceritakan kepada tuan-tuan berkenaan orang munafik, sifat munafik ni. Sebab kita bimbang satu benda. Bila kita cakap tentang sifat-sifat yang negatif ini, nombor satu, kita akan tengok orang lain. Kita tak tengok diri kita. Nombor satu, tengok orang lain. Tengok kumpulan lain. Ini orang lain ni. Itu adalah sifat-sifat manusia yang tidak berada di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, sifat-sifat munafik ini menguasai arus perdana. Menguasai arus perdana. Dan kita terkena tempiasnya. Sama ada kita perasan tak perasan. Kita terkena tempiasnya. Dan lebih menyedihkan, apabila sifat-sifat itu telah menjadi darah daging kita. Susah nak buang. Itu paling sedih. Dan lebih sedih lagi daripada itu, anak-anak kita, keluarga kita tak dapat cahaya iman tadi, tetapi mendapat kegelapan nifak. Nifak ini adalah satu kegelapan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu zulumat, suatu yang gelap dan merupakan suatu yang menzalimkan diri kita sendiri, terutamanya ketika kita berhadapan dengan suasana datangnya Al-Masih Dajjal. Baik. Jadi mereka yang tidak memproses diri mereka dengan sifat tadi, dan mereka yang memang dalam hatinya ada sifat munafik tadi, nifak tadi, kelompok yang kedua ini yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini akan memerangi umat Islam. Memerangi umat Islam. Walaupun di Islam, maka akan timbullah nanti satu ketika kita nampak depan kita dua kelompok. Satu kelompok yang nampaknya tawaduk, beriman, bertakwa. Satu kelompok orang Islam juga yang menyerang. Maka menyerangnya mereka tadi tu, menyerang orang yang baik tadi tu, yang soleh tadi, sampai peringkat kita tengok pagi-pagi dia beriman. Dia semayang, dia puasa, iman. Masuk petang, dia kufur. Kenapa dia kufur? Dalam maksab dia. Sebab seseorang itu boleh menjadi kafir dengan sebab perkataannya, dengan sebab perbuatannya, dan dengan sebab keyakinannya. Ini
Mungkin sebahagian besar kita dah tahu benda-benda ni kan. Seorang boleh jadi kafir dengan sebab tu. Jadi cukup dengan dia menyatakan, oleh kerana dia tak suka dengan orang Islam ni, cukup dengan dia katakan kan, hukum-hukum Allah ini kolot, ketinggalan zaman, tak sesuai pada hari ini. Maknanya dia menolak hukum Allah. Cukup dengan itu boleh menyebabkan dia membawa kepada kafir. Apalagi apabila dia menyatakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, orang yang zaman unta contohnya, dia tak faham. Jadi agama Islam ini ialah agama yang sesuai untuk diikut oleh zaman-zaman 1400 tahun dulu. Sekarang tak sesuai. Cukup dengan perkataan-perkataan yang nampak macam biasa, tapi rupa-rupanya boleh mengeluarkan keyakinan dan keimanan mereka. Boleh keluar dari Islam. Jadi sebab tu kita kadang-kadang dalam WhatsApp kita kena hati-hati. Tengok kadang-kadang perkataan-perkataan yang digunakan. Kadang dengan perkataannya. Kadang dengan perbuatannya. Apa contoh perbuatannya? Contohnya apabila dia menolak tak nak semayang. Dia tahu semayang tu diwajibkan. Dia saja tak nak semayang. Dia menolak perkara yang wajib contohnya, hukum. Jadi banyaklah nak sebut sini. Jadi dia akan menjadi satu perkara yang kita nampak pelik. Dia Islam tapi nampak macam tu. Dan menjadikan. Kenapa menjadikan? Mungkin kadang-kadang yang terkena tu saudara-saudara kita sendiri. Itu menyedihkan. Saya teringat satu peristiwa, salah seorang daripada pak saudara yang ada di Muar ni, apabila cucu dia lari daripada rumah. Kalau lari daripada rumah biasa tak apa, lari daripada rumah dan kemudian keluar Islam. Dia kata, aku dah jaga cucu tu daripada kecil. Dah bagi dia makan, dah bagi dia kasih sayang. Sampai dia dah besar, dah sekolah, dah elok, dah masuk universiti, tiba-tiba dia ikut laki-laki yang bukan Islam. Lari dan dia kata keluar Islam. Menangis dia. Dulu aku ingat orang-orang yang murtad, anak-anak yang murtad ini ialah orang-orang yang ada di Johor Bahru, di bandar-bandar besar, di Singapura, di Kuala Lumpur. Rupa-rupanya perkara ini berlaku juga di tempat kita, dalam keluarga aku sendiri. Jadi aku salah, dia kata gitu. Menangis sambil dia cakap tu, dia menangis. Baik. Jadi apabila kita melihat akan dua kelompok ini, maka kalau kita tidak boleh nak apa nama kita kata, nak decide lah yang mana satu betul, mana satu salah, maka kembalilah balik kepada Al-Quran yang sebenar, sunnah yang sebenar, hadis Nabi. Jadi kita kena ada ilmu, kena tahu ilmu, kena tahu. Kalau tak kita akan gelap, tak nampak. Baik, apabila kita menyatakan tentang hal ini, maka saya nak sebut di sini sebelum saya pergi kepada penyelesaian kepada munafik ini. Ada satu perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan kenapa kita berbincang tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebab ada orang yang pening kepala. Hari ini ada banyak sangat. Ada banyak sangat ustaz-ustaz ataupun ahli-ahli ilmuwan yang berceritakan tentang tanda kiamat. Dan berbagai-bagai perkara yang digunakan. Sama ada dengan menggunakan hadis dan Quran ataupun dia menggunakan kajian dan sebagainya. Jadi walau apa pun yang kita nampak, yang pertama sekali sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kita tentang tanda-tanda kiamat. Sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dia adalah merupakan kabar gembira, bukan untuk menakutkan. Sebab apa? Hadis yang kita sebut tadi, apabila berlaku peristiwa seorang lelaki boleh jadi beriman di pagi hari, petang dia kufur, dan orang Islam terpecah dua, yang satu kelompok iman, yang satu kelompok munafik yang bersedia untuk menjadi kafir. Maka pada ketika itu kata Rasul, kamu nampak jelas dua kumpulan ini, nampak jelas yang satu nak iman, yang satu nak kufur. Maka bila dua kelompok Islam ni nampak jelas, maka tunggulah Al-Masih Dajjal akan keluar, sama ada pada hari tersebut ataupun besok. Jadi Dajjal akan keluar ketika mana dua kelompok ini jelas duduk di depan kita. Maknanya fitnah Duhaimah ini akan keluar apabila kita nampak dua ni. Tapi siapa yang nampak ni tuan-tuan? Siapa yang nampak? Yang nampak ni adalah orang yang ada dalam grup kategori orang yang mendapat hidayah daripada Allah, Al-Mahdiyin. Itu yang saya sebut tadi. Golongan Al-Mahdiyin ni akan nampak. Yang lain tak nampak. Yang lain tak nampak. Dia nampak sama je. Aku tengok janggut panjang sama. Janggut panjang sama. Tapi yang ni bunuh yang ni, yang ni bunuh yang ini. Nampak sama. Rupa-rupanya
apabila kita tidak mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan tersesat di akhir zaman. Baik, sebab itulah di sini bagaimana yang dihurai oleh Syekh Mubayyad di sini, dia kata sebelum kita pergi kepada Dajjal, kita kena faham kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tanda-tanda tadi. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan tanda-tanda hari kiamat yang telah diberitahu kepada kita adalah sebenarnya satu berita gembira untuk menepis kecewaan ataupun putus asa. Jadi Rasul bagi kepada kita tanda-tanda ini supaya kita rasa gembira. Supaya kita rasa ada kekuatan. Nak berhadapan dengan Dajjal ni, nak berhadapan dengan fitnah ni, kita rasa macam kita tak boleh buat apa dah, kalah habis. Dia datang dengan makanan tak ada, dengan semua tak ada. Jadi kita susah. Jadi macam mana ni? Rupanya Rasulullah sebut pada kita. Bukan saja tanda-tanda tadi, cerita pasal apa yang akan berlaku, tetapi dia juga menyebutkan tentang penyelesaian. Macam mana nak hidup dalam keadaan di akhir zaman. Macam mana nak mempertahankan iman kita. Macam mana nak mempertahankan takwa dan keluarga kita. Macam mana nak berada dalam fitnah besar di akhir zaman ini. Maka sebab itulah disebut oleh Syekh Mubayyad di sini, dia kata apa? Dia kata yang pertama sekali, dia kata kita nak kena rasa satu perancangan jahat mereka ialah mereka mahu kita rasa terputus daripada wahyu Allah. Rasul dah meninggal dunia, dah wafat lama dah. Maka ketika itu kita ingat dah tak ada panduan. Rupanya hadis-hadis ini yang menceritakan kepada kita detail berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini menyebabkan hati kita rasa, oh rupa-rupanya wahyu Rasul daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi masih lagi relevan di saat-saat ini. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang ciri-ciri karakter zaman ini. Jadi hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab yang ada itu, sama ada hadis yang menunjukkan tanda yang kecil kiamat atau tanda besar. Bila kita tengok tanda-tanda besar, rupanya Rasulullah dah cerita. Maka kita yakin, maknanya Allah tak tinggalkan kita. Allah tak biarkan kita berhadapan dengan suasana huru-hara ini dalam keadaan kita tak ada panduan. Tidak ada, kita kata guideline. Jadi situlah disebut di sini bagaimana musuh-musuh Islam memang mahu menunjukkan kepada kita bahawa Islam ini adalah agama 1400 tahun yang lepas. Agama lampau tak boleh nak amal sekarang. Tapi rupa-rupanya bila kita melihat hadis-hadis Nabi dan kita melihat tanda-tanda yang berlaku di sekitar kita yang sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata sebenarnya hadis dan wahyu belum terputus lagi. Maknanya kita boleh manfaatkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu berita gembira. Kenapa? Kerana dia bukan hanya menyatakan tentang tanda-tanda akhir zaman tadi, tetapi Rasul juga menceritakan kepada kita bagaimana cara nak menyelamatkan diri kita. Jadi yang penting apabila kita mengkaji tentang akhir zaman ini, bukan sekadar seronok-seronok. Kita nak halawatul fikr. Kita nak berfikir seronok-seronok ni cerita pasal Dajjal semua ni. Tetapi sebenarnya macam mana nak menyelamatkan diri kita? Semua telah diceritakan, telah dibentangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menyelamatkan diri kita ini daripada penyakit-penyakit. Sebab itulah disebutkan, contohnya saya sebut tadi tentang akan lahir orang yang siangnya beriman, petangnya kafir. Orang yang kelompok munafik yang tidak ada iman. Kelompok iman yang tidak ada munafik. Maka bila kita sebut yang itu, maka sudah tentulah ada ubatnya. Sebab itu saya sebut tadi 3 sunnah tadi. Dan sunnah ini adalah ubat kepada sifat-sifat ataupun fitnah-fitnah yang besar. Termasuk adalah fitnah ad-duhaimak tadi. Dan inilah bila orang Islam melihat perkara ini, dia kata, ya Allah, kasihnya engkau, sayangnya engkau pada kami. Sehingga kan walaupun Rasul dah wafat, tapi apa yang berlaku pada hari ini masih relevan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gembira, kita tenang. Jadi tak risaulah. Tak risau. Walaupun kita tahu dia punya kita kata kekuatan fitnah ujian tadi, kehebatan ujian sihir. Tapi kita dah tahu dah. Macam saya sebut semalam. Dajjal dia bukan hanya menggunakan hipnotis, dia akan menggunakan sihir. Sihir dia akan mempengaruhi conscious dan subconscious mind. Dia akan turunkan hujan, nampak macam hujan tapi rupanya bukan hujan. Tapi kita rasa macam hujan. Kalau kita pernah tengok cerita-cerita yang 3D
ataupun cerita-cerita yang bersifat kita kata hologram, 7D, 7 dimension. Kalau kita tengok di dalam apa namanya YouTube, dia ada hologram teknologi 7D dimension. Jadi dia ada hologram macam real dengan soundnya, dengan 3D-nya kan. Jadi kita lihat teknologi Dajjal lebih hebat daripada itu. Sihirnya bukan hanya kita nampak, dengar, tapi kita boleh pegang dia. Kita boleh ambil air itu, boleh minum. Minum air sampai kenyang. Kita rasa kenyang. Padahal kita tak minum air pun. Kita ditipu je sihir. Sebab tu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersama-sama dengan sihir Dajjal, mereka pasti sesat. Dan Allah SWT melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita bertembung dengan Dajjal. Sebab tu kita kena baca 10 ayat yang awal suratul Kahfi, 10 ayat yang akhir suratul Kahfi. Kalau boleh baca suratul Kahfi ketika hari Jumaat, baca. Kenapa? Allah SWT akan melindungi kita dari bertembung dengan Al-Masih Dajjal. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah. Jadi apabila Rasul menggambarkan kepada kita tentang peristiwa akhir zaman, maka akan mengelakkan kita dari rasa kebingungan. Rasa seperti seolah-olah tak ada panduan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan secara detail apa yang berlaku. Malahan tuan-tuan ada asar-asar. Yang mungkin orang panggil sebagai dhaif. Asar-asar ni maknanya riwayat-riwayat sahabat yang menyatakan tentang akhir zaman. Saya tak bawa kat sini, tapi kalau kita bertemu depan, saya boleh bincangkan tajuk ini, iaitu bagaimana asar itu menceritakan tentang Saddam Hussein daripada zaman 2 Hijrah. Daripada zaman Abu Hurairah tu, dia cerita dah berkenaan dengan Saddam Hussein. Ada nama Saddam Hussein, ada nama Anwar Sadat, ada nama-nama yang besar-besar tu ada. Keluar. Tapi dia punya asar ni bukanlah asar yang kita kata ada sanad yang tapi asar tu dia tertulis di dalam maktabah, dalam library pustakaan Islam di Turki yang mereka jumpa. Ada. Nak sebut kat sini, dia ada di kalangan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meriwayatkan asar-asar yang cukup detail. Maknanya Rasulullah bagi detail. Jadi kenapa Rasul bagi detail seperti itu? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya apa yang akan kamu hadapi itu sudah ada penyelesaiannya. Maka pendek cerita tadi, apabila seseorang itu merasakan dia sudah ada penyelesaian, maka apa yang kena buat? Apa yang kena buat? Maka saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Imam Muslim. Saya bacakan makna sajalah. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun nabi, ma bin nabi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat sebelumku, kecuali dia akan memiliki para pembela, hawariyun. Hawariyun. Jadi maknanya nabi, setiap nabi akan cerita berkenaan kebenaran Allah ini, dan tidak ada seorang pun nabi yang akan melalui kehidupan dia dakwah dan tarbiyah dan jihad dan sebagainya, melainkan akan ada golongan pembela hawariyun dari kalangan umat mereka, memiliki sejumlah sahabat, dan pada masa yang sama bukan sahaja dia ada hawariyun, dia juga ada ashab ataupun sahabat-sahabat, ashab itu. Sahabat-sahabat yang mana sahabat itu akan memegang teguh sunnahnya, akan ikut sunnah Nabi tadi dan akan menjadi tauladan kepada perintah Nabi tadi. Kemudian menggantikan sesudah mereka itu satu generasi. Selepas daripada hawariyun ataupun daripada sahabat tadi, kata Rasul akan ada generasi yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, serta mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi selepas Nabi mati, hawariyun mati, ataupun sahabat-sahabat meninggal dunia, maka ketika itu akan ada di kalangan mereka yang buat apa yang tak diperintahkan, yang cakap apa yang tidak mereka kerjakan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni Rasulullah sebut, ni zaman kita lah. Ni zaman kita. Ini hadis ini untuk kita ni. Hadis ni bukan untuk sahabat. Sebab Nabi kata selepas sahabat, selepas meninggalnya sahabat, selepas meninggalnya hawariyun dia tadi, yang orang yang rapat dengan Rasulullah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan berdepan dengan orang-orang yang munafik. Dia bercakap, dia tak buat. Dia bercakap, dia tak buat. Dan juga orang yang dibuat benda-benda yang Allah tak perintahkan. Allah tak perintah dia buat. Jadi maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum
bilisanih fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbih fahuwa mu'min. Walaysa wara'u dzalik minal iman habbatul khardal. Maka siapa-siapa yang berjihad, Rasul gunakan perkataan jihad. Maka siapa-siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka dialah orang beriman. Siapa yang berjuang. Siapa yang berjihad mereka dengan lisannya, dengan lisan, maka dialah beriman. Maka siapa-siapa yang berjuang terhadap mereka dengan hatinya, mereka lah orang yang beriman. Tidak ada satu pun iman, walaupun seberat biji sawi sekalipun, sekiranya mereka tidak melakukan jihad untuk menentang mereka yang munafik tadi. Jadi apabila kita melihat hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita kena buat satu keputusan. Keputusan kita di dalam hati kita, dalam pemikiran kita sungguh-sungguh, apa dia? Keputusannya kita kena bersama-sama dengan golongan para sahabat yang mengikut Nabi dan para pembantu-pembantu pada sahabat tadi juga yang mengikut Nabi, dan kita kena bersama-sama dengan mereka mengekalkan diri kita dengan Islam yang sebenar. Jadi hadis ini menunjukkan pada kita apabila wujudnya suasana-suasana pada masa orang dah mula tinggalkan Al-Quran dan hadis, mula meninggalkan Islam, mula meninggalkan takwa, maka mereka yang terpilih tadi itu, mereka akan memperjuangkan Islam tadi dengan diri dia, dengan tenaga dia, kuasa dia, dengan tangan dia, dengan lisan dia ataupun dengan hati dia. Maka orang-orang ini akan berada dalam keadaan kemungkinan kesusahan-kesusahan, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini daripada hadis sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummati hazihi ummah marhumah. Umat aku ini adalah umat yang disayangi oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Maka tidak ada ujian, tidak ada kesiksaan ke atas mereka di akhirat nanti. Siksaan mereka, kesusahan mereka di dunia ini adalah fitnah, goncangan-goncangan gempa dan pembunuhan-pembunuhan. Jadi segala kesusahan kita, terutamanya di akhir zaman ini, berhadapan dengan fitnah, ujian-ujian, berhadapan dengan gempa, berhadapan dengan pembunuhan dan ketakutan, maka semua itu adalah merupakan perkara satu yang dihadapkan kepada kita, dan kita tidak akan berhadapan dengan kesusahan itu di akhir, kerana Allah memilih kita untuk mendapat satu yang terbaik daripada apa yang buruk yang ada di atas muka bumi ini. Ya, sebab itulah tuan-tuan, bila kita memahami akan hakikat ini, maka tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa sesungguhnya apabila kita bersama-sama dengan hidayah Allah, maka itulah tandanya kasih sayang Allah memilih kita. Baik. Di sini saya nak ambil sedikit masa, tuan-tuan. Kita nak cuba bincang sikit macam mana cara kita nak membebaskan diri kita daripada sifat nifak. Macam mana kita nak memulakan proses tarbiyah. Sebelum ni saya dah sebut pada tuan-tuan, saya minta tuan-tuan rujuk semula kepada siri-siri penyampaian yang sebelum ini. Kalau boleh kita cuba ikutlah dia punya tu, walaupun penyampaian tidaklah terbaik, tapi tuan-tuan tengoklah isi-isi dia. Kalau ada siapa-siapa yang boleh pandai buat klip, buatlah klip. Siapa-siapa yang pandai buat nota elok-elok, postkan ke sini, supaya kita dapat nota dia. Jadi saya nak sebut kat sini, malam ini untuk kita nak sebagai satu homework kita, kita nak menyatakan di sini bahawa bagaimana cara kita untuk nak membuang sifat-sifat nifak, sifat-sifat munafik, supaya kita tak masuk dalam kumpulan itu. Ini penting. Bagaimana cara kita nak membina, dengan arti kata lain, membina cahaya iman, nurul iman. Sebab nifak ini lawannya iman. Nifak ini lawannya iman. Sebab nifak ini, asal usulnya itu ialah dia akan membawa kepada kafir. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tengok ni sabda hadis ini daripada riwayat Ad-Dailami, dia kata apa? Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak akan bertambah kecuali dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, bila kita ni dah dengar, dah tahu sebagainya, tapi kita tidak ada satu perubahan, maka sebenarnya kita ni semakin jauh daripada Allah. Ini bahayanya. Jadi sebab itulah Allah SWT menggambarkan kepada kita bahawa bagaimana cara Allah menolong kita. Cara Allah menolong kita ialah Allah memberikan cahaya kepada kita. Apa cahayanya, tuan-tuan? Cahaya yang tidak lain bukanlah cahaya iman dan cahaya-cahaya yang lain.
Dan di sinilah digambarkan, Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi Allah SWT membantu, memimpin orang-orang yang beriman itu menuju kepada cahaya daripada kegelapan. Dan kemudian Allah juga menggambarkan kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat 22. Bagaimana, apakah sama orang yang telah dilapangkan Allah dengan cahaya petunjuk, dengan orang-orang yang telah tertutup mata hatinya dengan kependerhakaan dan sebagainya? Samakah orang yang telah Allah memberikan kelapangan cahaya yang ada dalam dirinya dengan Islam tadi? Maka kecelakaan besarlah bagi orang yang keras hatinya daripada menerima peringatan yang sebenarnya telah berada dalam kesesatan yang nyata. Yang sebut kat sini, perkara yang penting untuk kita ialah untuk kita menghidupkan iman kita. Apa, macam mana kita nak tahu iman yang ada pada kita itu bercahaya dan cahayanya bersinar? Berkata Asy'ad Qutb rahimahullah, dia kata apa? Iman adalah nur yang menyinari kepribadian mukmin. Iman ni adalah cahaya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, kepada para nabi, rasul, iman, rukun-rukun iman itu sebenarnya dia bukan hanya sekadar ilmu, tetapi dia satu cahaya yang menyinari kepribadian, kehidupan kita. Dan iman itulah yang akan menyinari kehidupan kita, roh kita dan sebagainya. Dan iman ini akan menyebabkan kita meninggalkan sesuatu yang Allah tak suka dengan tenang dan tenteram. Bila kita tinggalkan maksiat dan mungkar dengan tenang, kita rasa tenang, itu tanda-tanda cahaya iman. Ya, sebab itulah fitnah ad-duhaimak tadi, dia adalah merupakan kesannya kegelapan kepada hati, sehingga hati kita ni tidak bercahaya. Hati kita ni tidak bercahaya. Hati kita ni gelap. Pemikiran kita gelap. Dan kesesatan dan kekafiran ataupun nifak tadi adalah merupakan zulumat, kegelapan, kegelapan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi macam mana cara kita nak membina keimanan? Yang pertama sekali, apa maksud iman? Al-yaqin. Yakin ni, apa maksud yakin? Yang pertama, yakin ni satu ilmu yang mana di dalam fikiran kita, hati kita tidak bercampur dengan keraguan. Yakin ni maknanya satu yang tak ada keraguan. Sikit pun tak ada ragu. Itu yakin. Jadi dalam hati kita dan fikiran kita, kalau masih ada keraguan sikit pun, cukuplah sebenarnya perkara itu untuk merosakkan keyakinan kita. Jadi sebab itulah, apa yang cuba dibuat oleh mereka yang berada menentang Islam ini, mereka nak menimbulkan keraguan pada kita. Ragu-ragu dengan Quran. Betul ke Quran daripada Allah? Ragu-ragu dengan hadis. Hadis ni betul ke macam tak betul? Ragu-ragu. Sampai ada yang meninggal hadis. Buang hadis. Tak nak hadis. Tolak hadis. Hari ni. Orang yang menolak hadis tu, dia punya sifat-sifat munafik. Dia tak sedar. Saya pernah jumpa dengan orang yang macam ini. Masa saya belajar dulu, ada jumpa. Dia suka dengan saya. Satu hari dia cakap dengan dia suka sangat dengan saya. Saya tanya, kenapa kamu suka dengan saya? Dia kata, sebab kamu banyak quote Quran. Kenapa? Baguslah Quran, dia kata. Hadis rupanya, dia tak sebut. Dia kata, hadis ini dia tak mau. Dia suka Quran ni, tak nak hadis. Ada manusia macam tu, menolak hadis. Bila kita cakap Quran, dia kata dia suka. Bila cakap hadis, dia tak suka rupanya. Nak sebut kat sini, ada manusia yang menolak kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang masalah ini, bagaimana kita nak tahu bahawa iman kita itu bercahaya. Bagaimana kita nak tahu iman kita itu bercahaya? Memancar. Memancar. Maka satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita sebut hadis itu, maka kita tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin At-Ta'ilah. Dia kata apa? Dia kata, jikalau cahaya iman, yakin itu telah bersinar, maka pastilah kamu akan melihat akhirat lebih dekat kepada kamu dan kamu akan berjalan menuju kepada akhirat. Jadi sebenarnya bila cahaya ini memancar, maka dia akan jadi nampak akhirat itu lebih. Nampak akhirat itu lebih. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa apabila cahaya Islam, iman itu masuk ke dalam hati, maka seorang itu akan dilapangkan dadanya. Dada dia rasa tenang, rasa bahagia. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah tanda-tanda apabila cahaya itu telah masuk ke dalam hati dan telah bersinar tadi? Maka Nabi pun menjawab, ada tanda-tandanya ialah dia akan renggang dengan dunia sebagai kampung tempat tipuan. Dan dia akan kembali condong kepada negara yang kekal, iaitu akhirat. Dan dia akan mempersiapkan dirinya untuk mati. Ya, sebab itu tuan-tuan,
apakah maksud cahaya itu bersemarak? Daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan kepada kita apabila kita mulai cenderung untuk menuju kepada akhirat. Hati kita cenderung untuk mengenali Allah. Dan apabila hati kita mulai cenderung untuk mengenali Allah dan kita mulai melakukan kerja-kerja menuju kepada kesempurnaan akhirat tadi, maka itulah tanda cahayanya telah bersemarak. Kalau tidak, iman ada tapi cahaya ini tak keluar. Cahaya nak keluar. Baik. Saya nak ringkaskan kat sini tuan-tuan. Bagaimana cara kita nak mengeluarkan cahaya ini? Macam mana kita nak menyemarakkan cahaya supaya kita boleh melakukan dia? Kita boleh menjadikan sebagai kita kata latihan-latihan kita, latihan dalam tarbiyah ni. Sebab kita bukan hanya nak tahu saja, tapi kita nak kena buat apa yang kita tahu. Baik. Maka tuan-tuan, berkata Syed Hawa rahimahullah dan juga Imam Al-Ghazali dan beberapa imam-imam yang lain yang menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah, memancarkan cahaya-cahaya tersebut, maka kita perlu melalui yang pertama sekali latihan-latihan berfikir, tafakkur, dan juga latihan-latihan berzikir. Latihan berfikir dan latihan berzikir. Ini digambarkan oleh ulama-ulama kita. Maknanya kita kena berfikir dengan betul, latih diri kita berfikir dengan betul, dan kemudian kita kena latih diri kita untuk berzikir dengan betul. Baik, jadi apa yang saya nak bawa pada malam ini tuan-tuan sikit, insya-Allah kita cuba jadikan sebagai satu perkara yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita untuk agar cahaya iman dan cahaya-cahaya kebaikan yang lain menyinar dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita melakukan amalan-amalan ini. Kita kena beramal. Sebab tu kita kena amal tuan-tuan. Yang ini kena buat. Contoh amalan yang saya dah pernah bagi kepada tuan-tuan, kalau tuan ikut daripada siri yang pertama, saya sebut berkenaan zikir Allah. Saya tak tahulah tuan-tuan dah buat tak buat. Tapi kalau tuan-tuan tak buat, satu yang malang kepada kehidupan kita lah, insya-Allah. Baik. Bagaimana saya nak minari? Maka dia ada beberapa perkara yang kita kena buat. Yang pertama sekali, kasratul zikr la ilaha illallah. Perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Baik. Hadisnya banyak. Contohnya antara hadisnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu sebagaimana baju dia boleh lusuh. Ini antara hadis-hadisnya. Maka perbaharuilah baju kamu atau perbaharuilah iman, tajdid iman kamu dengan apa? Kamu banyakkanlah sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka apa maksud banyak? Maksud banyak di sini ialah bagaimana yang digambarkan oleh para ulama kita, antaranya saya sebut tadilah Imam Al-Ghazali, juga dengan Imam Ahmad At-Ta'ilah, banyak lagi lah ulama-ulama lagi lah, termasuklah Syed Hawa rahimahullah dan sebagainya. Maka dia kata banyak ni paling rendah 700 kali sehari. 700 kali sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 700 kali. Minimal. Macam mana cara bacanya? Supaya dia menjadi sumber mentajdidkan iman kita. Macam mana adab-adab dia? Yang digambarkan oleh para ulama yang mengkaji tasawuf, mengkaji tentang pembersihan jiwa ini. Dia bukan baca sambil lalai. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada benda yang bermain-main. Maka siapa yang betul-betul mahu membacanya, maka hendaklah dia membacanya dengan kualiti, dengan kehadiran hati. Maknanya dia bukan hanya baca dengan lidah, tapi membaca dengan kehadiran hatinya. Maka ada 5 perkara. 5 perkara kita nak kena zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan nak cahaya iman menyinar, maka kena amalkan zikrullah la ilaha illallah. Ini selain daripada sembahyang wajib kita, puasa wajib kita, ataupun amalan-amalan sunat kita yang lain. Selain daripada itu, kita kena baca yang ini. Ini adalah antara perkara yang wajib kepada orang yang nak mentarbiah diri dia.
Saya pernah bertemu dengan seorang syekh ini. Dia seangkatan dengan Syekh Qutb rahimahullah. Dan dia telah menyatakan bagaimana dia kata salah satu perkara yang memberi kekuatan para ulama kita, terutamanya di dalam penjara ketika diseksa dan sebagainya, ialah zikrullah yang memberi kekuatan. Jadi begitulah kita pada hari ini, kita nak latih macam mana nak memberi kekuatan sehingga zikir itu akan menjadi makanan kepada kita, menjadi sesuatu yang kita rasa tenang dengannya, bahagia dengannya. Kita kena latih. Nombor satu, kasratul zikr, la ilaha illallah, iaitu kita zikir dengan la ilaha illallah 700 kali minima. Tuan-tuan tolong catat dan cuba buat. Kalau tak boleh buat 700, tak apa, buat 100. Tak boleh buat 100, buat 10. Berapa yang mampu. Tapi target tak sampai 700, tak sempurna lagi. 700 ni baru nak masuk kepada apa? Kepada zikir yang boleh menyentuh hati kita. Baik. Bagaimana untuk kita nak melakukan kualiti ni bagaimana? Yang pertama, niatnya bukan nak kebal. Niat dia bukan nak kebal. Walaupun mungkin Allah bagi kebal. Mungkin. Wallahu a'lam. Niat dia bukan nak kaya. Nombor satu, mestilah ikhlas. Apa maksud ikhlas? Kita la ilaha illallah. Niat kita nak kenal dengan Allah, nak dekat dengan Allah, supaya kita boleh ubudiah pada Allah, kita dapat redha Allah. Niatnya nak redha Allah aja. Ada orang tanya kat sini 1000. 1000 pun boleh. Tapi ulama sebut 700. 1000 tu kira 700 ni kan, bukanlah kita kata angka yang disebut begitu saja, tapi sebenarnya dia ada dia punya ujian dia punya tajribah dia. Nak sebut kat sini kan, mula dengan 700. Kalau tak boleh kan 100, tapi 700 tu mula nak ni lah. Kemudian kita tingkatkan sampai 1000, sampai 10,000 dan sebagainya. Nanti saya akan ajar tuan-tuan sekalian bagaimana nak berzikir sampai peringkat la ilaha illallah itu, zikirnya sampai tidak ada huruf dan tidak ada suara dan tidak ada huruf. InsyaAllah kita akan sampai dipanggil zikru daiman, zikir yang berterusan. Baik, yang pertama kena ikhlas. Kemudian yang kedua, kita baca dengan lisan dan kita baca dengan hati sekali. Maknanya bila sebut lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dia sebut menghadirkan hati. Ini kaedah dia. Jadi kalau kita baca lidah saja, hati kita tak baca sama, maka tak ada kekuatan. Sampai satu peringkat nanti, orang yang beriman ini sebut ke mana hala tuju. Sampai satu peringkat, tuan-tuan sekalian, kita dapati orang yang mukarrabun, orang yang dekat dengan Allah, hati macam sekarang ni kita baca la ilaha illallah, lidah kita baca, hati ikut, betul. Sebab hati kita lemah, Orang yang hatinya kuat, imannya kuat, hatinya akan baca, lidah ikut. Maknanya bila dia baca zikir pada Allah tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati dia baca sama. Sampai satu peringkat, bila dia makan, dia minum, dia bercakap, hati dia masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati masih berzikir. Jadi walaupun dia bercakap, hati masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi apabila hati itu semakin bercahaya, semakin kuat, sampai satu peringkat, hati dia akan bercakap, lidah dia ikut. Hati dia kata, la ilaha illallah. Lidah ikut dia, fizikal ikut. Ini maknanya orang yang telah sampai peringkat al-mukarrabun. Orang-orang yang al-mukarrabun, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena lalui peringkat demi peringkat. Nanti kita akan bincang secara detail sikit. Jadi kita mula dengan ni dulu. Mula dengan ni dulu. Apa maksud mula dengan ni dulu? Mula dengan kita latih lidah kita dulu. Lidah kita kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian hati kita ikut sama. Ini perkara yang penting untuk kita sama-sama merasai. Baik. Yang pertama, kita kata kita mengikhlaskan hati kita. Kita menghadirkan hati kita dengan kita baca lidah dan hati. Kemudian yang ketiga, ni penting tuan-tuan. Tapi perkara ni kita buat pelan-pelan. Saya sebut ni dulu, tuan-tuan catat. Yang ketiga ialah kita baca dengan perasaan kita. Kita baca dengan perasaan kita. Maknanya, bila kita membaca satu zikir, contohnya zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perasaan kita apa? Perasaan kita pada masa itu,
Kan? Kita nak kena rasa kan syukur pada Allah. Jadi sebab tu zikir la ilaha illallah ni makna dia, kalau mengikut Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata apabila seseorang itu sudah mula mengenali Allah, mendekati Allah, maka kalimah la ilaha illallah itu bukan lagi maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada ilah melainkan Allah, tetapi akan menjadi satu yang lebih besar daripada itu. Bila dia tengok makanan, tidak ada yang beri makanan melainkan Allah. Tidak ada yang menjadikan pokok melainkan Allah. Tidak ada yang memberikan kenikmatan melainkan Allah. Tidak ada yang memberikan kesabaran pada dia. Dia boleh sabar melainkan Allah. Maka dia akan sentiasa menghubungkan setiap perkara yang berlaku dalam hidup dia dengan Allah. Maka jadilah dia seorang hamba Allah yang menilai, yang meletakkan Allah sebagai Rabb Tuhan dia. Bila kita tengok satu kesenangan, kebaikan, tidak ada yang memberi kesenangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita akan tengok, oh ni kesenangan ni, nikmat ni, tidak ada nikmat melainkan daripada Allah. Bila kita dapat kesusahan, mungkin aksiden, sakit, tidak ada bala, tidak ada kesusahan melainkan daripada Allah. Maka hati kita boleh sabar. Bila kita dapat kesenangan, hati kita boleh bersyukur. Ini maksudnya, kita bila mula, selepas beberapa ketika, kita meningkatkan lagi tadi perasaan kita, sehingga akhirnya syuur kita, perasaan kita, fokus kita pada adab-adab batin. Maka timbullah perasaan untuk syukur ke Allah, sabar pada Allah, boleh nak husnuzan dengan Allah, boleh nak berharap, bertawakal pada Allah, maka timbul. Tapi dia kena bermula dengan lidah, mula dengan hati, kemudian dia akan bertambah. Nanti kita akan bincang lagi macam mana sehingga akhirnya tuan-tuan, hati kita akan kuat dengan hubungan dengan Allah bila kita boleh mengikat segala perkara yang berlaku dengan Allah. Maka pada ketika itu hati kita akan bercahaya dan hidup. Kita akan semakin dekat dengan khusyuk, semakin dekat dengan ikhlas, semakin dekat dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Datang Dajjal, datang musuh-musuh Islam nak melaksanakan. Kita nampak Dajjal, Allah izin terserempak dengan Dajjal. Allah izin terserempak dengan Dajjal. Terserempak dengan Dajjal. Allah izin. Dalam hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang menjadikan Dajjal melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Maka Dajjal paksa kita kufur. Kita kata, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Tuhan yang sebenar. Maka pada ketika sikit pun kita tak takut dengan Dajjal. Maka Allah berikan ketenangan kita. Orang lain dah takut dah. Orang lain dah kufur dah. Orang lain dah melakukan macam-macam benda yang Dajjal nak. Kita ni bersama Allah dalam hati kita. Kita melihat Dajjal, kita bukan nampak Dajjal. Kita nampak kekuasaan Allah yang menjadikan Dajjal. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menguji aku dengan Dajjal. Dajjal datang nak menyesatkan aku. Ya Allah, aku pilih mati daripada hidup dalam keadaan kufur, dalam keadaan menyesat, dalam keadaan sesat daripada iman dan Islam. Nampak? Jadi zikir ni, dia akan menjadi sesuatu yang membina kekuatan. Jadi tidak cukup sekadar ibadah-ibadah wajib. Kalau para ulama kita, sekiranya kita ingin benar-benar menghayati makrifat Allah, kenal Allah, membina kekuatan, cahaya tadi. Sehingga akhirnya, kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Saya nak cerita satu sikit, kerana nak masa sikit. Cerita satu perkara yang berlaku. Dia cerita oleh salah seorang daripada kawan saya. Dia kata ada seorang ulama ni, seorang alim. Namanya Syekh Bukhari. Dia bukan Al-Bukhari, hadis tu bukan. Ni orang Melayu, Syekh Bukhari. Tuan guru lah. Kan? Dia duk mengamalkan zikrullah. Zikrullah apa? Zikir yang dia amalkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu zikir dia. Kalimah syahadah tu zikir dia. Sebab Rasulullah gambarkan, kan, kalimah syahadah ni adalah merupakan satu yang besar. Ya, jadi dia pun zikir, dia amalkan. Mula-mula memang berat nak sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lama-lama benda tu jadi kebiasaan. Allah bagi barakah pada dia sampai satu hari boleh sampai 15,000 disebut. Sampai satu hari boleh sebut 15,000. Allah bagi barakah pada dia. Jadi masanya sikit tapi dia boleh buat banyak. Jadi ini antara barakah-barakah yang Allah akan bagi. Sampai satu ketika, ini saya sebutlah, saya sebut contoh, ni Allah nak bagi kekuatan kepada seseorang. Satu ketika dia lalu
di tanah perkuburan. Tiba-tiba digambarkan dia menggambarkan pada anak murid dia ni, iaitu seorang ustaz lah. Dan dia tak cakap kat orang lain, dan benda ni hanya dicerita selepas dia meninggal dunia. Ada berlaku satu peristiwa. Jadi saya akan cerita sekali lagi. Kata dia, kan saya melihat kubur, saya melihat orang dalam kubur diazab. Dia nampak orang dalam kubur, ahlul kubur diazab. Dia nampak semua azab. Jadi dia jalan tu dia terkejut. Dia baca syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu la ilaha illallah, maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia baca, tiba-tiba lalu tepi kubur dia nampak, bukan nampak hantu, bukan nampak jin, bukan, nampak azab kubur. Dia nampak manusia diazab oleh Allah. Dia nampak macam mana satu ketika dulu Rasul pernah mengabarkan, Rasul SAW pun nampak azab kan. Rasul SAW ditunjukkan oleh Allah azab kubur. Maka satu ketika Allah izin dia nampak. Kemudian orang dalam kubur pun nampak, tahu dia nampak. Maka orang dalam kubur masing-masing tu minta dia, wahai Bukhari, tolonglah, doakan kami. Kami dah tak boleh doa dah, doakan kami supaya azab ini diangkat. Dia tak sampai hati, akhirnya dia pun duduk kat kubur tu. Dia pun doa, ya Allah, tolonglah ya Allah, atuk aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, sekian ni bapa aku, mak aku, tolong ya Allah, ya Allah. Tolong. Akhirnya Allah ringankan azab kubur. Dia pun jalan. Jadi dia kata, sampailah daripada itu, setiap kali datang, orang kubur mesti minta dia berdoa. Akhirnya dia tak lalu dah kat jalan kubur tu. Bukan tak lalu jalan kubur sebab takut, sebab dia tak sampai hati. Akhirnya dia kata, aku hanya doa mereka daripada rumah je. Kalau tidak, tak habis kerja. Setiap kali datang, kena doa. Jadi, kenapa benda ni timbul? Sebab satu hari ada satu kematian berlaku. Maka sebab kematian dijarah si mati tadi. Kemudian ketika si mati nak pergi ke kubur, dia tak pergi. Dia balik rumah terus. Jadi pelajar ini, ustaz ni, tanya dengan dia, Tuan Guru, kenapa tak pergi ziarah sampai ke kubur? Dia kata, tak boleh, aku bukan tak nak pergi, tapi ada hal. Lepas tu dia tanya, kenapa? Akhirnya dia cerita. Tapi kau jangan cerita sehingga kalau aku dah mati, mungkin boleh lah. Tapi sekarang jangan cerita. Akhirnya dia ceritalah apa yang saya cerita tadi. Nak menunjukkan, apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku satu peristiwa yang luar biasa. Macam mana kita tak tahu, wallah. Tapi peristiwa itu menguatkan kita lagi, meningkatkan lagi iman kita. Satu peristiwa juga berlaku, diceritakan oleh Abdul Azam, Syekh Abdul Azam, Abu Abdul Azam, pimpinan Afghanistan satu ketika dahulu, dalam kitab, dalam buku dia. Dia kata, pernah berlaku ketika Afghanistan diserang oleh Rusia. Kan, ada seorang namanya IR Abdul Rahman, seorang engineer, Abdul Rahman. Satu hari, Abdul Rahman ni, seorang pelajar UC Islam, dia datang berjumpa pensyarah dia, guru dia. Guru dia tu adalah seorang pimpinan orang Afghanistan dulu. Dia cerita. Dia kata, tuan, tolonglah bagi nasihat kat saya. Tolonglah bagi nasihat kat saya. Kenapa? Dia kata. Saya rasa iman saya lemah. Tolonglah bagi saya tazkirah nasihat. Jadi guru dia kata, macam mana kau tahu iman kau? Orang lemah iman tak rasa. Kita ni lemah iman tak rasa. Kita buat maksiat, kita tak rasa iman kita lemah. Kan? Jadi dia boleh rasa. Akhirnya dia pun cerita. Sebab itu adalah murabbi dia. Dia kata, saya sentiasa mengamalkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sentiasa mengamalkan la ilaha illallah sepenuh ikhlas, sepenuh hati. Maka satu hari dia kata, dia keluar daripada rumah. Dia nak pergi ke universiti. Allah buka hijab. Ini maknanya kelebihan yang Allah beri kepada seseorang yang nak mendekati dia. Untuk meningkatkan iman dia, Allah buka hijab pada dia. Dia cerita oleh Abdul Rahman tu tadi. Dia kata dia boleh dengar zikir batu. Dia boleh dengar zikir pokok. Dia boleh dengar zikir burung-burung. Burung-burung yang terbang, dia dengar burung-burung berzikir. Dia boleh dengar pokok berzikir. Angin tiup tu zikir. Semua zikir. Dia kata seluruh alam ini berzikir pada Allah. Memuji Allah. Dia boleh dengar dan dia boleh faham. Maka dia rasa sangat tenang. Rasa sangat bahagia bersama dengan makhluk Allah yang berzikir. Jadi dia pun lagi kuat lagi berzikir. Maka dia kata, mulai daripada pada hari tersebut, aku boleh mendengar batu. Tengok batu, tak ada apa-apa, tak bergerak. Batu boleh berzikir. Macam mana zikirnya, wallahu alam, tak ceritalah. Jadi, dia boleh dengar semua. Sampailah hari ini, dia kata. Aku keluar daripada rumah aku. Aku tak dengar dah zikir-zikir makhluk Allah tadi. Aku tak dengar batu berzikir. Aku tak dengar pokok berzikir. Aku tak dengar burung dan binatang-binatang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka aku tahu sudah tentulah sebab hati aku kotor, hati aku hitam. Mungkin ada dosa-dosa yang aku lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalang aku dari rasa nikmat berada dalam zikrullah, alam zikrullah. Tuan-tuan rahmati Allah, pensyarah dia yang merupakan murabbi dia, orang yang mendidik dia tadi menangis. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kamu suatu kekuatan yang aku pun tak dapat, dia kata. Maka dia sama-sama menangis. Masing-masing dua-dua menangis. Tuan-tuan tahu apa berlaku. Kan? Maka mereka pun terus, akhirnya mereka berjuang. Pada ketika Rusia masuk menyerang Afghanistan, maka Abdul Rahman ini dia menjadi orang yang pertama. Mereka berjuang. Orang yang pertama syahid fisabilillah di kalangan mujahidin yang berjuang tu. Dan bila dia syahid ni, orang ingat syahid ni menakutkan. Bila dia syahid menyebabkan kan semua kelompok-kelompok yang lain, tribal yang lain kan semakin kuat berjuang melawan Rusia. Dia punya roh syahid dia tu. Bagaimana dia begitu kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan Allah Taala memberikan kematian itu menyebabkan bertambah lagi kebangkitan di kalangan orang-orang Afghanistan, akhirnya dapat menghalau Rusia daripada Afghanistan. Ini yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita bukan hanya berzikir dengan lidah, bukan hanya berzikir dengan hati, kita juga dengan perasaan kita. Dengan perasaan kita nak kena rasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menjadikan kita, memberikan rezeki. Sebab itu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila la ilaha illallah, tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada yang memberikan rezeki melainkan Allah, tidak ada yang memberikan nikmat ni melainkan Allah, tidak ada yang memberikan aku kesusahan ni melainkan Allah. Maka hati kita sentiasa merasai kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, merasai kan sabar. Boleh sabar sebab kita tahu ini yang bagi ni Allah, tentulah ada hikmahnya, tentulah bijaksananya dia bagi pada kita yang terbaik. Maka ketika itulah kita akan mula mendekati Allah. Kasratul zikr, la ilaha illallah. Antara zikir yang kata Nabi SAW, aku dan para nabi sebelum aku, rasul sebelum aku, sentiasa membaca zikir ini. Zikir yang terbaik yang akan mentajdidkan iman, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita tengok itulah antara perkara-perkara yang penting, insya-Allah. Yang ketiga dan seterusnya ialah kita akan merasai kena rasa tawaduk. Bila kita baca tu rasa tawaduk, rasa tadarruk, kita rasa perlu pada Allah. Ini semua adab-adab dia. Jadi bila kita berzikir dengan betul, insya-Allah cahaya iman akan menyemarak, akan keluar. Sehingga akhirnya apa tanda cahaya iman keluar? Kita mula melihat yang benar itu benar, al-haq itu hak. Yang batil kita melihat batil, ni sesat, kita tak nak. Yang benar-benar kita nampak. Maka pada ketika itulah kita mula melihat kan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kehebatan Allah, iman kita akan mula menyemarak dan mudah kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain. Insya-Allah, sebenarnya ada beberapa lagi tapi saya tengok masa dah tidak mengizinkan. Kita akan sambung lagi insya-Allah esok berkenaan dengan meningkatkan nurul iman ini, dan selepas itu kita akan melihat sedikit tentang kemungkinan kita akan tengok sikit sifat-sifat taifah mansurah. Taifah mansurah, orang yang akan menang bersama-sama dengan perjuangan ini. Selepas itu kita akan masuk tajuk Al-Masih Dajjal, yang sekarang kalau mengikut salah satu daripada berita yang saya dapat daripada negara haram Israel, seorang rabai yang senior, paling senior, macam kita ketua imam lah, mufti Malaysia katakan, mufti wilayah katakan, dia telah menyatakan apa? Saya telah berbincang dengan Mesyak. Saya telah jumpa dan berbincang dengan Mesyak, dengan Al-Masih. Dia nak penunjukkan pada dia punya orang-orang dia dan kepada kita ni bahawa Al-Masih dah keluar. Cuma belum umum lagi. Ini berita yang daripada Israel, daripada negara haram Israel ni. Ni baru keluar beberapa hari yang lepas. Dia kata saya telah pun bertemu dengan Al-Masih. Maknanya dia kata dia dah kenal siapa Al-Masih. Cuma dia tak boleh declare, tak boleh isyah lagi. Dan saya telah berbincang dengan mereka. Dan dia kata bahawa kamu semua kena lakukanlah A, B, C, D, E kerana Al-Masih nak keluar. Dan Al-Masih nak keluar, dia kata dia nak keluar dalam keadaan dekat dalam telah bersedia semua sekali.
Ini berita daripada negara haram Israel. Kita tak bolehlah nak percaya berita ni 100%. Kenapa? Sebab ni berita orang Yahudi. Tapi kalaulah yang disebut itu benda-benda yang betul, maka betul lah dia. Jadi kita tidaklah nak kata kita tolak. Sebab daripada fakta-fakta yang kita lihat, bahawa kemunculan Al-Masih Dajjal pun memang tak jauh dah, dekat dah. Kita dah sebut dah ada empat apa ni daripada hadis sahih Dajjal nak keluar. Semua empat-empat dia dah fulfill. Kemudian yang kelima ni, hadis ni, Ad-Duhaimah ini pun dah berlaku. Maknanya tunggu berpecah je. Orang Islam pecah, yang mukmin dengan yang munafik, kita nampak maka Dajjal keluar. Berlaku peperangan, peperangan dah berlaku dah pun sekarang ni sebenarnya. Dah berlaku dah dekat Syria, dah berlaku dah. Jadi sebenarnya berita daripada mereka mengatakan mereka dah jumpa dah Al-Masih Dajjal. Ada seorang ini rabai yang pendeta, rabai yang paling senior sekali. Kita kata Tok Peti lah, mufti ataupun ketua kepada agama di Israel ni, dia kata dia dah berbincang dengan Al-Masih. Maksudnya Al-Masih dah ada, dia kata. Bila-bila akan berlaku, dia akan mengisytiharkan diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, insya-Allah kita tak tahu bila perkara itu akan berlaku, wallahu a'lam. Tetapi insya-Allah apa yang kita lakukan sekarang ni, we are on the right track. Kita ada ilmu tentang Dajjal, kita ada ilmu tentang akhir zaman, insya-Allah kita akan berada dalam kita akan buat satu proses juga ilmu tentang macam mana kita nak menyelesaikan, membina kekuatan hidup kita bersama-sama dengan dakwah tarbiyah dan juga dengan perjuangan jihad fi sabilillah. Insya-Allah aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita sambung minggu besok pukul 9.30. Saya akan cuba habiskan tajuk ini sebelum kita masuk Dajjal. Sebab bila masuk Dajjal ni dia dah masuk tanda-tanda besar. Ni belum tanda-tanda besar, ini fitnah besar sebelum Dajjal keluar. Maknanya mukaddimah kepada kerajaan Al-Masih Dajjal. Jadi bila masuk cerita pasal Dajjal ni, kita akan cerita pasal kedatangan Dajjal, the arrival of Al-Masih. Itu tajuk dia. The arrival of Al-Masih, macam mana dia nak keluar, macam mana dia plan nak keluar, itu saya akan dedahkan kepada tuan-tuan. Ini daripada kajian. Dan kemudian lepas tu kita akan bincang pula apa yang nak dibuat, perancangan dia. Kita akan dedahkan insya-Allah. Dan lepas tu macam mana kita nak berhadapan dengannya. Dan kemudian kita akan masuk tajuk Al-Mahdi, kita akan masuk tajuk Isa AS, kita akan masuk juga tajuk Ya'juj Ma'juj. Dan kemudian kemungkinan kita akan masuk di tengah-tengahnya Ad-Dukhan. Sebab ada setengah ulama mengatakan Ad-Dukhan akan datang sebelum Dajjal. Ada setengah pandangan daripada hadis-hadis yang kita baca, hadis Muslim menunjukkan Ad-Dukhan datang sebelum Dajjal. Sebab kronologinya tidak tersusun. Jadi kalau katakan Allah izin Dukhan datang sebelum Dajjal, maka kita akan jumpa Dajjal. Kita akan jumpa Dukhan sebelum Dajjal. Dan tanda-tanda Dukhan pun ada insya-Allah. Kita akan gunakan hadis-hadis sahih insya-Allah. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah Taala, mudah-mudahan usaha kita ni akan membina kekuatan pada diri kita insya-Allah. Sama-samalah sebar-sebarkan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk berada di atas jalan al-haq, jalan al-mahdiyin, jalan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lihat hadza astaghfirullahal azim li walakum. Kita baca doa rabitah insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتوحدت على نصرة شريعتك واثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. الله يا الله اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا يا الله من المحبين. اللهم اجعلنا يا الله من المهديين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, berilah rezeki pada kami untuk ikhlas padamu, untuk istiqamah padamu, ya Allah, dalam amalan kami. Berilah kekuatan kami untuk meningkatkan amalan-amalan kami. Jauhkanlah kami dari kelemahan, jauhkanlah kami dari dosa dan mungkar. Berilah kekuatan pada kami untuk meninggalkan rawasib jahiliyah, kejahatan-kejahatan kami yang ada dalam hati kami. Berilah kekuatan pada kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kekuatan pada kami untuk mengalahkan nafsu-nafsu kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa besok 9.30 malam